What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Virto. Baru-baru ni kita digemparkan bahawa buah devil milik Luffy, Gomu Gomu no Mi, merupakan salah satu buah devil terpenting di mata world government yang mempunyai rahsia tertentu yang mungkin berkait rapat dengan Joy Boy. Jadi persoalannya, adakah kenapa buah devil Luffy ni sangat penting? Apakah kekuatan tersembunyi buah devil ini? Apakah sejarah silam tentang buah ini? Ataupun mungkinkah buah devil ini ada kuasa misteri? Menurut Oda dalam SBS 65, sebab dia pilih buah Gomu Gomu no Mi ni sebagai buah devil Luffy adalah sebab kebolehan buah devil ni yang paling kelakar yang dia pernah fikir. Dia pilih kebolehan yang tak masuk akal ni sebab cerita One Piece ni kan ada scene-scene yang serius, kelakar, sedih dan sebagainya. Ditambah pula si hero ni boleh meregangkan tangan dia, boleh melambung sana sini. Kat sini dia nak cakap janganlah serius sangat. Lebih kurang macam tu lah. Dia nak ubah mood kita daripada benci gila-gila dekat satu karakter ni atau part tu, tapi ada plot twist yang dicampur dengan adegan yang lucu. Macam tu lah jenis manga yang dia nak terbitkan. Berdasarkan chapter 1017 dan 1018, kita dibawakan kepada satu persoalan, tanggapan dan kemisteriusan di mana buah devil yang konon-kononnya dia buat untuk suka-suka sahaja menjadi buah devil yang terpenting dalam cerita One Piece ini. Jadi dalam video kali ini aku akan breakdown teori-teori mengapa Shanks dan krunya mengambil tindakan untuk mencuri buah devil Gomu Gomu no Mi ni yang merupakan buah devil yang penting buat Im Sama dan world government. Dan sekarang ni kebanyakan rahsia world government ni dah terbongkar. Antaranya ialah maklumat tentang Legend of the Sun God Nika. Kenapa benda ni perlu dijadikan sebagai satu rahsia? Dan bagaimana Sun God Nika ni ada kaitan dengan buah devil Gomu Gomu no Mi? Seperti yang kita ketahui, yang buah devil Luffy ni ada keunikan yang tersendiri. Ia merupakan kebolehan yang berasaskan getah. Contohnya kebolehan dia adalah resistant to electricity. Seperti yang kita ketahui, dia dengan mudah mengalahkan Enel yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Walaupun waktu tu dia tak ada haki pun. Lepas tu buah devil Luffy ni juga impact resistant. Kalau kita boleh tengok, kalau Luffy kena tumbuk dengan siapa-siapa yang tak ada haki, dia tak akan rasa sakit kecuali tumbukan Nami lah. Mungkin Nami ni ada kekuatan haki atau tumbukan Nami ni merupakan tumbukan dewa-dewa. Korang boleh tengok explanation aku tentang Nami ni. Back to business. Water resistant juga merupakan salah satu kebolehan daripada getah. Yang ni juga boleh memungkinkan yang ada cara untuk Luffy immune daripada sea effect dan membuatkan sea stones dan air laut sekalipun tidak mendatangkan kesan kepadanya in future. Jadi ini memungkinkan yang buah devil Luffy ni ada banyak potensial yang tersendiri, tapi bergantung kepada user dia juga macam mana nak gunakan kebolehan devil fruit ni. Jadi apa yang membuatkan buah devil ni sangat penting untuk Luffy? Kita pertama kali diperlihatkan Gomu Gomu no Mi ni dalam chapter 1, di mana Luffy yang ketika itu berusia 8 tahun secara tidak sengaja memakan buah ini sebagai dessert. Di mana waktu tu Shanks dan kru-kru dia tengah sibuk bertekak dengan bandits. Bila diorang ni sedar yang tangan Luffy start stretching macam getah, diorang punya reaksi macam wah. Emang berubah lah dari sikap diorang ni yang tenang, steady, cool je kan. Tapi bila diorang tengok je tangan Luffy meregang, semua terkejut. Lucky Ru cakap yang diorang ambil buah tu dari kapal musuh, menunjukkan yang diorang ni memang sengaja serang musuh tu. Jadi ini membuatkan devil fruit tu turut penting untuk Shanks. Mungkin dia nak makan buah devil tu atau nak bagi kru dia makan buah devil tu ke apa kan. Sebab berdasarkan reaksi diorang tu memang nampak macam sangat-sangat terkejut, atau buah ini tersangat penting untuk dia. Sebab dalam chapter 1017 ada bagi tahu world government tengah nak hantar buah ni ke suatu tempat. Diorang ni diserang oleh Shanks dan dicuri buah itu. Dah lah, dalam kapal tu bukan alang-alang orang yang ada. Kapal tu ada si P9 yang jaga, dan ketua dia orang tu pula Who's Who yang setaraf atau mungkin lebih kuat lagi dari Rob Lucci. Jadi ini menunjukkan yang world government ni sangat ambil berat pasal buah ni, dan Cypher Paul ni pula directly under Gorosei dan Im Sama. Jadi ini mungkin bukan sekadar mission world government yang biasa-biasa sahaja, sebab Im Sama sendiri ketua world government yang nak buah itu. Dan selepas kejadian Shanks curi buah Gomu Gomu no Mi ni, Who's Who dijatuhkan hukuman, iaitu dia dipenjarakan selama beberapa tahun. Jadi persoalannya, kenapa Who's Who ni dipenjarakan atas sebab kehilangan buah devil sahaja, sedangkan Rob Lucci dan si P9 yang lain biarkan Enies Lobby dimusnahkan oleh Luffy dan Buster Call, dan Luffy dan kawan dia tu pula tak ditangkap dan masih bebas selepas cari pasal dengan dia orang. Tambah-tambah pula dia dah bakar bendera world government. Lalas dia orang tu semua naik pangkat. Tak masuk akal kan. Jadi kat sini fahamlah kita berkemungkinan ada sesuatu yang sangat istimewa tentang Gomu Gomu no Mi ini. Jadi jom jawab persoalan ini. Intro lupa mau putar pula. Kasih putar dulu intronya.
Jadi kenapa Shanks susah-susah nak serang kapal World Government yang diketuai oleh Husu dan CP9? Alright, untuk menjawab sebab apa World Government sangat-sangat inginkan Devil Fruit Gomu Gomu no Mi ni, nakama kita ada bagi beberapa pandangan dorang yang ada di antaranya aku rasa mind-blowing gila. Thanks to Awis, Ijat dan Haris Mustaqim. Alright, teori yang pertama berhuraian begini. Pertama sekali, yang memungkinkan Shanks curi buah Devil Gomu Gomu no Mi ni adalah untuk melunaskan misi Joy Boy dan untuk menghalang World Government daripada memberi Red Line makan atau terapkan buah Devil tersebut supaya tidak boleh dihancurkan. What? Jadi seperti yang kita semua tahu, yang misi sebenar One Piece adalah kesemua lautan dapat dicantumkan dan menjadi all blue dengan memusnahkan Red Line. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Kita dah tengok ada scene-scene cobaan-cobaan untuk memusnahkan Red Line. Contohnya Labun yang menghantukkan kepala dia dekat Red Line untuk hancurkan Red Line itu untuk dia pergi berjumpa dengan Rumba Pirates. Dan jangan lupa tentang Madam Charlie Prophecy di mana Luffy akan menghancurkan Fishman Island di mana berada tepat di bawah Red Line dan secara tidak langsung akan memusnahkan Red Line. Dan rancangan untuk menggabungkan lautan menjadi satu ni adalah rancangan daripada Joy Boy 800 tahun dahulu dengan impian untuk menyatukan semua races dalam dunia dengan tiada diskriminasi antara kaum dan yang paling penting tidak wujud lagi penghambaan. Joy Boy merupakan musuh utama kepada 20 Allied Kingdom dan kesemua 20 kingdom ni form the World Government dan menjadi Celestial Dragon kecuali Alabasta Kingdom. Joy Boy dan pengikutnya tinggalkan will diorang dekat descendant diorang iaitu the D Clan dan membuatkan kenapa D merupakan musuh alami kepada Celestial Dragon. So diorang ni nak stop siapa-siapa yang berkaitan dengan Joy Boy. Dan ini juga membuatkan kenapa diorang ni halang siapa sahaja bagi mengetahui tentang informasi mengenai Void Century, Poneglyph dan Ancient Kingdom. Sebab diorang punya cengkaman kuasa diorang dekat dunia One Piece ni dah makin longgar. Lebih-lebih lagi lepas watak Goldie Roger dan warga O'Hara diperkenalkan di mana diorang ni boleh dikatakan tahu pasal kesemua rahsia dalam dunia One Piece termasuk Void Century. Jadi sebab cengkaman kuasa diorang dah semakin lemah, diorang plan nak bagi Red Line ni indestructible dan sebab itulah diorang nakkan Gomu Gomu no Mi. Di mana seperti yang kita tahu apa-apa senjata termasuk meriam dan sebagainya tidak mendatangkan kesan kepada Luffy dan dia hanya lantunkan balik sahaja serangan itu semua. Dan kita semua tahu yang World Government ada kebolehan di mana boleh bagi benda selain manusia ada kebolehan daripada Devil Fruit. Contohnya pedang sepandam. Pedang dia tu ada kebolehan untuk tukar jadi gajah. Jadi ini memungkinkan yang diorang juga boleh bagi kekuatan buah tu dekat Red Line. Selain itu alasan kenapa Shanks dan World Government nakkan buah Gomu Gomu no Mi adalah kerana pemilik asal buah Gomu Gomu no Mi ini adalah Joy Boy. Sebab apa sahaja yang berkaitan dengan Void Century, diorang ni kalau boleh nak sembunyikan daripada dunia luar. Seperti yang kita lihat dalam chapter 906 di mana Im Sama yang merupakan ketua kepada World Government menyimpan Giant Straw Hat dalam Marijoa. Jadi ini mungkin perkara biasa di mana diorang nak sorok pasal Gomu Gomu no Mi. Jadi ini menjawab persoalan kenapa Shanks nak sangat buah tu. Walaupun dia tak ikut pergi Laugh Tale, tapi besar kemungkinan Roger ada tinggalkan wasiat atau member-member diorang ada bagi tahu pasal benda ni. Jadi disebabkan kemungkinan buah Gomu Gomu no Mi ini buah devil milik Joy Boy, takkan dia nak biarkan sahaja buah itu ada di tangan World Government. Bukan itu sahaja, sudah banyak kali kita ditunjukkan semua karakter yang menyandang nama D akan terkait rapat dengan The Promised Dawn, di mana kita boleh tengok Jaguar di Saul tolong Robin, Razon selamatkan Law yang ada di, dan semua survival ini memainkan peranan penting untuk Luffy capai impian dia untuk menjadi Pirate King. Jadi tak heranlah kenapa Shanks ni terkejut beruk tengok Luffy makan buah ni. Bila Shanks jumpa relik, dia dengan gembiranya cakap yang Luffy ni cakap benda yang sama macam Roger cakap sebelum ini. Jadi dia sedar yang buah itu jatuh di tangan orang yang betul, iaitu Luffy yang mirip dengan kaptennya. Dia bertaruh tangan dia untuk masa depan Luffy dan bagi Straw Hat dia yang merupakan turun-temurun dari Roger, dan Straw Hat ini sangat mirip dengan Giant Straw Hat Im Sama, menunjukkan ada persamaan yang mungkin Shanks perasan yang Luffy ni merupakan the child of Prophesize. Support Nakama first. Dalam segmen SNF hari ini, aku bawakan kepada anda FB page nakama kita, Kamer Gamer. Setiap bulan Kamer Gamer akan adakan tournament di mana kali ini membuka ruang kepada 256 players dan hadiah utama berupa 706 ML Diamonds dan duit raya emas 999.9. Untuk join competition ni, korang kena follow dan screenshot page Kamer Gamers, page Huska Sacred Warrior dan register Makmur Gold membership. For more information, aku ada tinggalkan link FB dan link WhatsApp di ruangan description di bawah.
IG Shop, kedai baju scrub. Kedai baju scrub ni menawarkan kepada kita baju uniform medical assistant, jaket KKM dan lab coat. So, bagi korang yang bekerja sebagai kaki tangan hospital, korang bolehlah beli baju dekat IG Shop, kedai baju scrub ni. Dan tentang saiz, korang jangan risau sebab dia ada tawarkan saiz dari XS sampai 5 kali XL. Buat masa sekarang ni, diorang ada buat promotion Merdeka di mana kalau korang beli 2 helai baju, dia akan potong kan. Dia akan potong harga sebanyak RM5. Promotion ni khas untuk bulan Ogos ni saja. Khos my brother. Dan valid untuk uniform medical assistant sahaja. Selain itu, diorang juga ada buat special offer di mana setiap pembelian melebihi RM500 akan mendapat off RM15. Kalau pembelian melebihi RM1,000 dapat off sebanyak RM50 dan pembelian melebihi RM5,000 dapat off sebanyak RM100 dan promosi valid sampai hujung tahun. Great offer ni, gang. For more information, korang boleh klik IG diorang yang aku sediakan di ruangan description di bawah. Dalam chapter 1018, kita tahu sesuatu yang baru yang boleh menggabungkan kesemua teori ini. Semasa pertarungan Husu dan Jimbe, dia mendedahkan yang waktu ancient time, slave akan percaya tentang legendary warrior yang akan datang untuk selamatkan dorang. Dan legend ini digelar Sun God Nika. Dia boleh membawa senyuman dalam kedukaan dorang dan bebaskan dorang daripada derita. Information ini diberitahu oleh salah seorang guard dalam penjara tersebut dan dengan tiba-tiba guard tersebut menghilang. Husu menspekulasikan yang cerita ini diharamkan dikongsi. Dan siapa yang mendengar pasal cerita ini membuatkan nyawa dia dalam bahaya. Jadi hal ini membuatkan CP0 datang ke Wano dengan tujuan untuk menghalang Husu untuk keluar daripada Wano hidup-hidup. Im Sama dan Gorose memang nakkan benda ini disorok. Jadi aku menspekulasikan yang mungkin Sun God ini merupakan alias kepada Joy Boy atau ada kaitan dengan Joy Boy. Sun God Nika ni bukan sesuatu benda yang baru sebab dalam Ark Skypiea orang Shandian ni sembah Sun God. Fishman juga ada kaitan dengan Sun God ini. Dan kalau perasan, korang boleh tengok tatu Fishman Pirate dan selain itu Queen Otohime juga sangat mengagumi matahari. Jadi ini mungkin perjanjian Joy Boy dengan Fishman, iaitu membawa Fishman Island ke atas. Selagi tak pasti sama ada Joy Boy inilah Sun God Nika atau diorang ni orang yang berbeza dan mempunyai kaitan. Dan kalau korang perasan yang tangan Sun God Nika ni lentur, macam seolah-olah dia ni mungkin makan buah Gomu Gomu no Mi. Dan seterusnya adalah tentang profesi itu sendiri. Alright, ini teori yang terakhir. Dalam One Piece ini ada berlambak-lambak profesi yang dikeluarkan Oda. Antaranya adalah ramalan Madam Charlie yang meramalkan kemunculan Poseidon. Lepas tu ramalannya Luffy yang akan menghancurkan Fishman Island. Kemudian ramalan Lady Toki tentang 9 bayang-bayang. Ramalan Kozuki Oden tentang 20 tahun lagi peperangan yang akan membelah lautan akan tercetus. Ramalan Whitebeard tentang seseorang yang akan muncul untuk menggalas Will Ace. Dan dia juga akan memikul sejarah-sejarah silam di belakangnya dan mencabar dunia ini untuk berperang. So keunikan buah Devil Gomu Gomu no Mi ini bukan terletak kepada kekuatannya dan bukan juga kepada keunikannya. Bahkan apa yang membuatkan World Government sangat-sangat takutkan buah devil ini dan sangat-sangat inginkan supaya buah devil ini dipelihara adalah disebabkan satu ramalan yang mana seluruh kerajaan World Government bahkan dunia ini will be turned upside down disebabkan buah devil Gomu Gomu no Mi. Jadi supaya ramalan itu tidak menjadi kenyataan, World Government telah dahulu berusaha menjejaki dan cuba melindungi buah devil tersebut supaya ramalan itu tidak berlaku. Sebab sebelum Whitebeard mati, dia ada bagi tahu juga tentang ketakutan pihak World Government akan tercetusnya peperangan besar yang melibatkan seluruh dunia. Jadi kalau dilihat dari reaksi Sengoku, seolah-olah dia membenarkan dan yakin bahawa satu hari nanti peperangan terbesar di dunia itu pasti akan tercetus dan berkemungkinan telah diramalkan orang yang memiliki Devil Fruit Gomu Gomu no Mi lah yang akan mengetuai armada itu yang bakal meruntuhkan kerajaan dunia. What do you think, guys?